Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengalu-alukan sebarang siasatan dalaman berhubung dakwaan berlaku salah laku mengurusi satu surat layang yang diedarkan kepada media oleh pihak yang menggelar diri mereka Ultras FAM. Kita harap kita dapat bagi impak bukan saja di kalangan penyokong tapi seluruh Malaysia. Wow, cerita panas yang tular di media sosial baru-baru ini. Email layang yang dikeluarkan dan disebarkan di seluruh Malaysia lah boleh kita katakan. Empat perkara utama yang aku nak kongsikan dekat sini yang diluahkan oleh perasaan orang yang kononnya mewakili staf FAM ni. Penyalahgunaan kuasa oleh Setiausaha Agung FAM iaitu JS, General Secretary, isu gaji dan benefit, isu pasukan kebangsaan dan projek National Training Centre, termasuklah dengan penglibatan Ultras Malaya sendiri yang kita nampak dekat situ dia diungkit dalam surat tu. Surat tu aku dah baca. Aku rasa aku dah baca 2-3 kali dah surat tu, dan aku juga dah tengok reaksi daripada Dato' Amidin sendiri dalam kongres tahunan baru-baru ini. Dan aku tak nak bagi tahu pendapat aku sebab aku nak tahu pendapat kau dulu. Karami Kamil, kau seseorang yang aktif dalam bola sepak Malaysia. Dan mungkin benda ni tak mengejutkan kau, tetapi ada orang kata kalau apa yang perumpamaan yang orang selalu guna, kalau tak ada angin yang tiup, pokok tu takkan bergoyang, betul? Dan kebanyakan detail-detail dalam email surat layang tu aku nampak tu detail tau, sampai isu Kitman dibangkitkan, sampai isu nama Cik Natasha, individu-individu tertentu yang terlibat dengan kelab bola sepak yang lain, Melaka United dan sebagainya. Okey bro, aku huraikan macam tu je lah. Pendapat kau tentang surat ni? Aku rasa it's a wake up call for FAM. Mungkin selama ni kalau betul segala tuduhan yang dilemparkan dalam surat layang tu, kalau betul, ni wake up call untuk orang supaya benda ni tak boleh berterusan. Seingat aku, dalam email tu juga ada cakap pasal barang-barang yang hilang dalam store kan. Seingat aku juga ketika Presiden FAM ialah TMJ, ada mereka pihak FAM menyimpan jersey skuad kebangsaan kot di pejabat JMF kalau tak silap aku. Ada satu posting FAM buat. So kalau benda itu berlaku ketika itu, maknanya benda ni dah lama lah. Mungkin betul lah kehilangan barang-barang dalam store. So maksud kau adalah kesahihan dalam email tu sebenarnya? Aku rasa sahih sebab based on apa yang dah berlaku. Ini bukannya kita pandai-pandai cakap. So kalau ketika TMJ jadi presiden, dialihkan tempat simpan jersey kebangsaan ke tempat lain, mungkin ada sebab lah. Dan aku bersetuju yang pokok takkan bergoyang kalau tak ada angin. Betul. Tapi berdasarkan keseluruhan surat layang tu, mungkin ni pendapat peribadi aku, ada beberapa isu yang mungkin agak personal, yang mungkin individu yang menghantar surat tu je yang ada masalah. Mungkin. Itu yang aku nak tanya Farid, sebab banyak benda yang personal dalam surat tu, macam contoh dari segi IQ level seseorang, GS itu dan sebagainya. Aku rasa tak perlu kau tulis kat situ sebab itu dah menghina seseorang tentang knowledge dia ataupun credibility dia. So itu mungkin sesuatu yang tak perlu pun MACC nak siasat. Sebab kalau surat ini ditujukan kepada MACC, Malaysian Anti-Corruption Commission, is basically to siasat setiap satu dakwaan ataupun tuduhan yang dikatakan. So mungkin apabila ada sekerat dalam surat tu yang menulis tentang kebodohan dan sebagainya setengah individu, personal lah aku rasa. Personal lah, dan itu mungkin tak perlu di mata kau. Pada aku apa yang benda yang boleh paling berat berlaku apabila surat layang ni keluar ialah image dan maruah FAM tu sendiri. Sebab bila dipetik macam ni sekarang ni, sebab aku yakin walau apa pun penjelasan yang diberikan oleh pihak FAM, rata-rata pihak luar sana takkan bersetuju. Kita akan bawa ini ke Jawatan Kuasa Integriti. And then diorang akan tanya balik, siapa yang akan check and balance Jawatan Integriti tu? Tapi kita dah include PDRM dan juga SPRM. Siapa yang ahli yang kau include dengan tu? So dia nak, this thing is very detailed. Tu maksud aku. Benda ni berat dia apabila engkau mencalakan maruah sesebuah organisasi tu. So janganlah nak cakap, orang boleh cakap kita ni, contohnya macam isu Bukit Jalil itu hari kan. Aku ingat lagi masa lawan Kyrgyzstan tu hanya 14,000 yang hadir. Tapi masa lawan Oman tempoh hari hampir 25-26,000 yang datang ke stadium. And jangan cakap peminat tak sokong. Peminat nak sokong, tapi peminat tak nak tengok benda-benda macam ni. Peminat tak nak tahu benda-benda macam ni. Kita nak tahu FAM ni ialah satu organisasi yang memang sejujurnya memajukan bola sepak negara. Isu itu kita nak tengok dah. So pada aku itulah dia. Apa yang akan terjadi bila surat ini keluar, image FAM
credibility, integrity tercalar lah. Betul. Tapi pada waktu yang sama, bila kau tengok detail-detail macam kau dah sebutkan tentang jawatan kuasa tertentu yang menyiasat benda ni. Dan even Dato' Amidin sendiri mengatakan kita ada SOP yang kita follow. Kita ada jawatan kuasa ni yang tentukan bajet kita berapa yang kita spend, nak kena melalui proses tertentu sebelum bajet tu dilepaskan. Tapi benda macam NTC punya program, seperti yang dikatakan dalam email tu, tentang memberikan tender ataupun projek ini kepada individu tertentu yang merupakan kroni dan sebagainya, dan kemudiannya ada duit under table dan sebagainya yang cuba diperkatakan dekat situ. Benda tu tak ada sesiapa yang memantau. Sebenarnya tak ada jawatan kuasa tertentu yang akan tahu pun, sebab benda tu antara Pembuka tender dan pemberi tender. ya, betul. Yang third party tu boleh hulur dan sebagainya dengan macam-macam cara kan, selepas duit itu diluluskan sebagai contoh. Satu lagi isu, Ultras Malaya, Lekir. Nama Lekir yang dipetik. Oi Lekir! Sampai ke tahap begitu. Sampai ke tahap peribadi. Macam kau cakap tadi. Ada yang disebut tentang apa yang dilakukannya di Oman dan selepas pulang dari Oman di Kuala Lumpur. Apa yang mungkin dimaksudkan di situ? Nampak macam mungkin ada benda yang daripada surat layang itulah, mungkin ada perkara yang bukan berkenaan dengan role sebagai penyokong Harimau Melaya yang dilakukan. Tapi itu dakwaan surat layang tersebut. Tapi kalau kita yang di luar ni memang mungkin tak tahu, yang dikatakan Lekir selalu masuk pejabat. Kita tak tahu, mungkin juga atas urusan tiket, atas urusan nak bawa masuk Persediaan. cushion. Ya, sebab dia kata 3-4 kali kan. Ya, so kita itu aku terasa aku tak boleh sentuh lah. Cuma kalau nak cakap pasal surat layang ni, aku suka nak highlight yang 12 ke 13 staf FAM yang dikatakan letak jawatan dan meninggalkan persatuan tu. Dan aku rasa mereka tu semua staff-staff yang dah lama. So bila staff-staff lama ni yang ada pengalaman, yang dah tahu buat kerja, dilepaskan ataupun dibenarkan pergi begitu saja, mungkin ada sesuatu yang tak betul lah kot dalam Pasal tangga gaji dan sebagainya, yang pasal staff-staff tertentu tak dapat gaji sebab atas dasar alasan keuangan itu diberikan tumpuan kepada projek NTC dan sebagainya. Itu sebab diorang tak dapat kenaikan gaji. Tapi benda tu dah dijawab dan disanggah dalam Kongres. Lepas tu berkaitan juga dengan isu berkaitan dengan isu Lekir ni. Tak silap aku, Dato' Amidin ada menyebut tentang bagaimana cadangan yang diberikan oleh salah seorang lagi Ultras Malaya iaitu Ultras Malaya Rambo, iaitu Al-Fadli Awaluddin, diambil kira idea. So adakah ia sekadar pemerhatian daripada luar dan diorang tak tahu cerita sebenar, diorang just buat cerita, ataupun ada kesahihan setengah cerita dalam email ni yang boleh diambil kira? Pada aku, kalau kita nak cerita kesahihan dalam email layang ni, aku tak kata sahih 100%. Macam kita cakap, kita tak tahu. Tapi bagi pihak berwajib untuk menyiasat, inilah titik mula. Kita start dengan pemain yang kita start dengan staff yang orang kata dilepaskan. Mungkin jawatan integriti boleh bermula dengan itu. Sebab walaupun orang kata email layang ni cuba untuk membuka pekung, tapi dia juga memberikan satu titik tanda yang mana sesuatu tu perlu dimulakan. Kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik pintu. Sebarang cadangan ke, kita tahu cadangan macam mana. Mungkin aturan untuk membeli tiket dan sebagainya. Tapi berbalik pada isu email layang ni, macam aku cakap tadi, start from there. Sebab memang kita tahu, biasanya kalau surat layang ni biasanya ialah last resort untuk orang. And sejarah yang Malaysia digemburkan dengan surat layang ni biasanya tak cantik. Tapi timing dia bro. Kenapa sekarang? Itu yang aku sedikit was-was, sedikit sangsi dengan surat layang ni. Rasanya masa start Piala Asia dah ada bunyi-bunyi macam ni. Tetapi kenapa perlu ditunggu selepas sebulan lebih, 2 bulan? Bulan 4. Lepas kalah. Dah lepas kalah. Tapi katanya akan dikemukakan bukti-bukti daripada staf FAM tertentu. Jadi yang kita tunggu bukti lah sebelum kita nak yang membocorkan apa-apa. Benda ni lah kan. Kita kena tunggu bukti dulu lah. Kalau nak elakkan perkara ni lah, mungkin FAM boleh. Semua persatuan ada laporan audit, betul. Cuma mungkin laporan audit tu boleh dibuat dengan lebih telus dan kemudian dibincangkan dikeluarkan dalam kongres ke macam mana. Itu antara langkah yang boleh ambil lah. Kita ada seorang pemanggil yang nak join perbualan kita ni. Namanya siapa? Hello? Hello. Ya, namanya siapa bro? Nama Kai. Kai dari Ampang. Okey, Kai follow perkembangan isu surat layang FAM dan yalah isu berkaitan Kim Panggon juga yang dikatakan mahu letak jawatan dan sebagainya. Apa pendapat kau Kai tentang semua ini? Dia macam setuju dengan
sekarang tadi ada kata tentang it's a wake up call for FAM. Dan kita sendiri, kita rasa FAM ni perlu lebih usaha sebab tak tahulah sekarang ni mostly memang kita tahu. Memang fans dah dengan apa tersebar di surat layang ni dan memang takkan ada orang yang berpihak di FAM semestinya. Dan aku rasa kalau betul FAM tak buat benda tu, silakan buat siasatan dan kita tengok macam mana. Sebab dalam email tu sendiri ada kata dia orang ada bukti sekian-sekian, kita tahu macam mana. So once the case go more serious, kita tahulah siapa yang salah, siapa yang betul, baru kita boleh bagi komen selanjutnya lah kata. Okey. Bab Kim Panggon tu yang pasal dia dikunci daripada membuat keputusan dan dia pun dah masak dan sebagainya, mungkin dia nak letak jawatan dan of course kita tahu dia dah keluar, dia dah nafikan benda tu. Tapi yelah, kan, benda-benda menafikan ni banyak cara untuk memastikan dia menafikan dan sebagainya. Bukan aku nak kata ada yang menyuruh dia nafi dan sebagainya, tapi maksud aku, sejauh mana kau percaya segala apa yang ada dalam surat tu? Ada benda yang kau percaya ke? Ada benda yang kau tak percaya ke? Macam mana? Ya. Ada benda yang aku rasa percaya. Dan ada juga mungkin macam korang bincangkan tadi, mungkin ada sedikit melebih lah orang kata. Personal lah. Yes, personal. Mungkin. Benda-benda yang aku percaya antaranya mungkin, kalau sebut bahaya pula kan. Tapi tak apalah. tak bahaya. Kita sekarang ni safe space untuk berbincang. Risau ni. Kan tiba-tiba dapat surat juga kan. Steady lah Kai. Terima kasih kerana sudi kau kita orang. Walaupun topik panas, kau masih lagi telefon untuk berikan pendapat. Terima kasih Kai daripada Ampang. Jangan serik layan Berbulu dengan Ben. Di Berbulu dengan Ben memang kita bincang segala-galanya. Tak ada topik yang terlalu berat untuk kita bincangkan. Tetapi itulah, kesimpulan ni macam mana ni? Sebab benda ni dikemukakan kepada MACC. Of course dia nak MACC investigate. So part mana yang boleh diinvestigate? Sebab benda sampai ke level kitman tak ada, benda yang effect player, national team dan sebagainya. Sekali aku rasa yang MACC boleh ambil serius ialah satunya yang of course lah projek NTC tu. Sebab memang itu antara orang kata dalam isi kandungan surat tu, isu adalah benda yang konkret lah. Berbanding daripada tuduhan timbalan presiden beli kereta ke, Cik Natasha punya nama ke, anak pemandu ke, tak tahulah. Tapi ada sedikit tuduhan dan ada sedikit dakwaan dan ada sedikit yang bersifat personal pada aku. Mungkin Datuk Kamarul boleh step up untuk bagi tahu sebab sebenar dia letak jawatan? Mungkin juga. Sebab dia dikatakan sebab penyagaan. Kalau keluar daripada mulut dia mungkin lebih valid kan? Betul, setuju. So adalah cara-cara sebenarnya untuk masuk ke asas ataupun dasar isu ni dan dapatkan kebenaran. Betul? Ya. Tapi whatever it is right now, aku rasa apa yang FAM keluarkan sekarang statement, rata-rata orang tak percaya kot. Inilah efek email layang ni. Tapi bila aku tengok semalam kenyataan Datuk Midin, ada benda yang aku boleh percaya juga. So itulah, tak tahulah nak cakap macam mana, kita kena ada kesahihan daripada pihak-pihak tertentu. Kita nak tengok juga kat Twitter. Twitter sangat penting sebab topik ni aku buka dekat Twitter. Aku suruh diorang bagi sepatah dua kata. Waktu tu diorang marah lagi. So kau tengoklah komen-komen yang dekat sini kan. Ada yang backup, macam contoh Enzo KR7 kata absolutely it's fitnah. Sebab kalah, sebelum kalah no news. Lepas kalah terus tuduh orang. Saya pun boleh type email macam tu. Lepas tu screenshot and viral kan. Kalau menang isu ni takkan keluar. Mungkin Mak Kening pun komen sebab dia tak jadi guest minggu ni, so dia bagi komen. Dia kata fans tak nak tahu pun isu dalaman. As long as the organisation buat kerja dan bawa kemajuan dalam bola sepak tanah air pun dah cukup. Ni tak kongres setiap tahun. Liga Akad Umbi diabaikan, member kan coach Liga Akad Umbi. Benda ni lah kot. Mungkin fans kena start ambil tahu lah. Betul. Fans kena start ambil tahu isu dalaman. Fans bukan sekadar kena ambil tahu Liga Super je lah kot. Pada akulah. Fokus Liga Super je. Sebab apa? Sebab lubuk duit. Akad Umbi banyak pakai duit kan. Last Sky Hakim kata silakan buat siasatan lanjut. Dari situ kita boleh tahu jawapan sebenar siapa yang betul siapa salah. Sebab kata patah berani kerana benar. Kalau tak berani mungkin ada udang di sebalik batu kan. So wow. Kenapa ramai dengki pun kita kena tanya juga. Kan? Kenapa ramai marah pun kita kena tanya juga. Macam aku cakap tadi. Sebab tak, ini kita janganlah kita ambil perspektif peminat bola yang memandai hak je tau. Betul. Tapi orang yang baru nak tengok bola, orang yang baru nak start sokong pasukan kebangsaan, and then terpalit isu macam ni. Betul. Kita nak ride on the wind yang, okay, let's say kita seri dengan Korea Tori, what a moment untuk rakyat Malaysia. Betul. And then suddenly, the momentum suddenly drop. Macam tu je. Kau and then keluar pula isu ni. Betul. Dah lah Liga kita nak start, tak lama lagi. Betul? Dalam masa sebulan lebih lagi kan. So